Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk Matematik tingkatan 4, Bab 8, Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih untuk yang hadir kelas Google Meet. And then tahniah pada yang awal masuk tadi, Tiara dengan If. Tiara dengan If paling awal masuk tadi. Lepas tu Frederick awal masuk. Okay, so untuk hari ini kita akan sambung untuk bab 8. Sukatan serakan data tak terkumpul. Okay, untuk hari ini kita cuma tengok satu sahaja hasil pembelajaran. Menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan nilai sukatan serakan. Okay, kita sudah tengok sukatan serakan yang kita sudah tengok ialah julat antara kuartil. Lepas itu kita sudah tengok variance, kita sudah tengok sisihan piawai. Okay, semua itu adalah sukatan serakan. Okay, untuk silibus awak tingkatan 4 adalah untuk data tak terkumpul. Okay, nanti dekat tingkatan 5 awak akan tengok data terkumpul. So untuk hari ini kita tengok apa yang berlaku kepada julat, apa yang berlaku kepada julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai sekiranya ada perubahan data. Maksudnya data awak tu berubah, bertambahkah, berkurangkah? Apa yang berlaku kepada data awak sekiranya didarab, sekiranya dibahagi. Semua itu mempengaruhi awak punya sukatan serakan. 4 benda itu tadi. So untuk hari ini itu saja. Saya tidak tengok diwakilkan kepada grafik dulu sebab dia panjang sangat. So untuk grafik itu sama ada saya simpan saja ataupun saya akan skip dulu. Okay. So ini untuk kesan perubahan data ada 4 yang kita akan tengok hari ini. Yang pertama ialah sekiranya setiap data ditambah atau ditolak. Yang kedua, sekiranya setiap data didarab atau dibahagi. Yang ketiga, kewujudan nilai pencilan. Maksudnya nilai pencilan is nilai ekstrim yang awak sudah tengok masa form 2 dulu. Lepas itu, sekiranya suatu nilai dikeluarkan atau dimasukkan. So ini adalah 4 perubahan. 4 perubahan yang kita akan tengok dan kita akan nilai macam mana kesan dia terhadap sukatan serakan. Okey, yang pertama sekali kita akan tengok dulu apa yang berlaku kepada data awak sekiranya semua data awak ditambah atau ditolak. Okey, apa maksud dia? Okey, dekat sini kita tengok dekat sini, pertimbangkan kes ini. Pada mulanya saya mempunyai set data 5, 8, 3, 4 dan 1. Jika setiap cerapan, okey, salah ini. Jika setiap cerapan data ini ditambah dengan 5, maka data di atas akan menjadi 10 sebab dia kata setiap cerapan ditambah dengan 5. So kalau 5 tambah 5 akan jadi 10. 8 tambah 5 akan jadi 13. 3 tambah 5 jadi 8. 4 tambah 5 jadi 9. 1 tambah 5 jadi 6. Okey, ini yang dimaksudkan perubahan kepada data awak. Sekiranya setiap data ditambah atau ditolak. Okey, so lepas ini kita tengok apa yang akan berlaku kepada nilai serakan seperti julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai bagi set data baharu. Kadang-kadang benda ini dibuat bagi memanipulasikan kita punya data. Lepas itu kita tengok apa kesan dia. Okay. Dalam matematik pun ada eksperimennya juga. So ini adalah contoh eksperimen. Okay, so rangsangan minda 3 muka surat 228. Okay, untuk yang ini saya sudah cuba scan QR code. Dia ada problem sikit. Dia hanya akan boleh kalau awak type dia punya address itu, alamat address itu baru dia dapat. Kalau awak scan tak dapat. Okey, so tujuan dia mengenal pasti kesan perubahan julat antara kuartil dan sisihan piawai
apabila data ditambah atau ditolak dengan satu pemalar. Okay, so aktiviti ini awak tak dapat buat. So, saya tunjuk. Sebenarnya saya terfikir nak buat untuk agihkan awak kepada kumpulan. Tapi saya risau macam takut lama sangat. Itu saja. Kalau dalam kelas boleh buat. Saya boleh tengok-tengok, awak boleh tanya soalan. Okay, so saya tunjuk saja dekat sini ya. Okay, kad 1. Data 5, 6, 8, 11, 13. Okay, kita cari julat. Kita cari julat antara kuartil. Dan kita cari sisihan piawai. So, untuk julat, saya rasa tidak ada masalah. Julat maksud dia adalah nilai tertinggi tolak nilai terendah. So, untuk julat, senang sahaja. Okay, yang ini saya nak cuba. Okay, untuk julat tadi adalah nilai tertinggi. Nilai tertinggi kita ialah 13. Kemudian, nilai terendah kita tadi ialah, kalau saya tak silap, 5. Okay, so dapatlah julat kita dekat sini adalah 8. Okay. So, ini adalah julat. Kemudian, kita tengok julat antara kuartil. Okay, sekejap. Untuk julat antara kuartil, kita ada 5, 6, 8, 11, 13. 5, 6, 8, 11, 13. Okay, untuk cari julat antara kuartil, kita perlukan Q3 tolak Q1. Apa benda Q3? Q3 adalah sukuan 3. Q1 adalah sukuan 1. Okey, kita cari dulu kita punya Q3. Macam mana nak cari Q3? Kita cancel dulu, kita cari median. So, ini kita sudah tahu, ini adalah kita punya median. So, untuk Q3 adalah titik tengah selepas median. So, kita ada 11, 13. So, untuk cari Q3, yang ini, kita ada 11, 13. 11 tambah 13 bahagi 2. Sebab untuk titik tengah dia berada dekat tengah-tengah ini. Kita tak boleh ambil 11. Okay, itu kesilapan biasa dalam exam. Kita cari dekat sini. Ini adalah kita punya Q3. So, 11 tambah 13 per 2. Okay, tekan kalkulator. Awak akan dapat dekat sini 24. 24 bahagi 2. Awak akan dapat 12. Dan kita cari Q1. Q1 dekat mana? Q1 dekat sini. Titik tengah sebelum median. So, 5 tambah 6 is 11. Okay. 5 tambah 6 bahagi 2. So, 11 dapat 5.5. So, Q3 tolak Q1. Okay, dapatlah dekat sini. Kita buat kesimpulan. Julat antara kuartil adalah 6.5. Okay, boleh tekan kalkulator, awak akan dapat 6.5. Ini 6.5. Okay. Sisihan piawai. Sisihan piawai kita perlu kira juga daripada 5, 6, 8, 11, 13 tadi. Okay, tulis dekat sini. Sisihan piawai. 5, 6, 8, 11, 13. Okay, sisihan piawai rumusnya yang ini awak tidak perlu hafal sebab disediakan dalam exam. Okay, saya tulis. Ini maksudnya adalah jumlah X kuasa 2. So, dekat sini kita ada 5, 6, 8, 11, 13. So, kita perlu cari dulu kita punya jumlah X kuasa 2. Okay, lepas itu dekat sini, ini adalah min. Min adalah purata. Semua ini awak boleh masukkan sekali dalam satu rumus. Tapi untuk mengelakkan kecuaian, awak cari dulu kita punya min. Okay, cari dulu awak punya min. Min adalah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 11 tambah 13
bahagikan dengan bilangan data. Bilangan data kita ada 5. Okey, awak boleh tekan kalkulator sama-sama supaya awak boleh cari. 5 tambah 6 tambah 8 tambah 11 tambah 13. Bagi 5. So, dapatlah dekat sini 8.6. So, ini adalah kita punya min. Okey. Kalau ada soalan, awak boleh terus type ataupun tanya. So, sisihan piawai, rumus dia adalah punca kuasa 2 variance. So, awak letak saja punca kuasa. So, hasil tambah X kuasa 2, 5, 6, kuasa 2, 8, tambah 11, tambah 13. Okey. Per 5 tolak min kuasa 2. So, okey. Yang ini punca kuasa 2 kan? So, bila awak tekan kalkulator, cuba tekan kalkulator. Dapat ke tidak nilai awak sama dengan nilai saya? Kadang-kadang awak akan salah tekan kalkulator. So, dapatlah jawapan 3.0665926. So, kita ambil 3.0. So, ini adalah kita punya sisihan piawai. Okey, rumus ini tidak perlu hafal. Okey, so dapatlah dekat sini sisihan piawai kita ialah sifar pula 3.0. Okey, rumus ini tadi tidak perlu hafal sebab kedua-dua rumus ini disediakan. Okey, sekarang ini kita baru mencari julat antara kuartil dan sisihan piawai bagi data asal. Ini adalah data asal kita. Kad A1, data asal kita. Kemudian kita tengok sekiranya data ini ditambahkan 3 kepada setiap data di dalam kad A1. Maksud dia dekat sini, 5 tambah 3 akan jadi 8. Dia terus keluar. So, 6 tambah 3 akan jadi 9. 8 tambah 3 akan jadi 11. 11 tambah 3 akan jadi 14. 16 tambah 3 akan jadi 13 tambah 3 akan jadi 16. Okey, ini maksudnya ditambahkan 3 kepada setiap data. Okey, sekarang cuba cari julat. Berapa jawapan awak? 8. Okey, bagus. Dapat juga 8. Okey, julat antara kuartil. Okey, yang pertama sekali, cari median. Okey, awak cari. Saya bagi macam ini dulu. So, dekat sini adalah kita punya Q3 dan dekat sini adalah kita punya Q1. Okey, cari dulu julat antara kuartil awak. Berapa awak dapat? Oh, pucut. 1 kah jawapannya, cikgu? Okey, ini kira macam ini, Frederick. Sebab untuk cari julat antara kuartil, awak perlukan Q3 tolak Q1. Okey, untuk cari Q3, awak cari dulu median awak. So, Q3 adalah titik tengah selepas median. So, ini adalah selepas median awak. Kawasan ini adalah selepas median. So, untuk cari titik tengah, memandangkan kita cuma ada 2. So, kalau 2, titik tengah dia mesti adalah di antara ini. So, 14 tambah 16 bahagikan dengan 2 dapatlah Q3 sama dengan 15. Okay, lepas itu untuk cari Q1, if dapat 6.5. 9.5. Okay. If 6.5. So, Q1 pula 8 tambah 9 bagi 2. Dekat sini awak akan dapat 17. So, 8.5. So, dapatlah julat antara kuartil sama dengan 15 tolak. Dapat 6.5. Okay. Kita guna langkah yang sama macam yang A1 tadi. Cuma yang dekat sini nilai dia berbeza. Okay, so dapatlah 6.5. Okey, dapat cikgu.
So Tiara mungkin ada salah tekan kalkulator. So dapatlah julat antara kuartil 6.5. Okey. Cuba cari sisihan piawai pula. Yang ini, untuk yang ini saya bagi aktiviti sikit lah. Bagi otak bergerak sikit. Okey, cuba cari sisihan piawai. Rumus kita ada dekat bawah ini. Okey, kalau tak nampak, ini rumus dia. Punca kuasa 2 hasil tambah X kuasa 2 tolak N, tolak per N tolak min kuasa 2. Okey, langkah yang pertama, awak cari min dulu. Okey, berapa min yang awak dapat? Okey, berapa min yang awak dapat? Siapa? 11.6. Okey, betul. 11.6. Okey, 11.6. So, barulah awak boleh cari awak punya sisihan piawai. Sisihan piawai, simbol dia adalah sigma. Okey, cari dulu. Kita comparekan jawapan 8 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2. 322.64. Mungkin awak belum punca kuasa 2. Okey, jawapan dia ialah 3 sifar juga. So, dapatlah sisihan piawai pun sama juga 3. Kemudian, ini tadi kalau ditambah 3 kepada setiap data. So, kalau awak perhatikan, kalau ditambah 3 kepada setiap data, julat kita masih sama, 8. Julat antara kuartil kita pun masih sama. Kemudian, sisihan piawai kita masih sama. Itu kalau kita tambah. Macam mana pula kalau kita tolak? Okey, cuba dekat sini kita tolak 2 daripada setiap data. So, kita ada 5. So, 5 tolak 2, kita akan dapat 3. 6 tolak 2 akan dapat 4. 8 tolak 2 akan dapat 6. 11 tolak 2 akan dapat 9. 13 tolak 2 akan dapat 11. Okey, untuk cari julat, saya rasa awak boleh congak saja. Julat nilai terbesar tolak nilai terkecil akan dapat 8. Okey, julat antara kuartil, boleh tak awak agak-agak ataupun awak cuba kira? 3.6. Betul, Tiara. Julat antara kuartil, boleh tak awak kira ataupun awak agak-agak? Awak rasalah, awak rasa. Berapa julat antara kuartil? Ataupun awak nak kira. Nak kira pun boleh. Okey, kita cuba kira 3, 4, 6, 9, 11. 3, 4, 6, 9, 11. Okey, julat antara kuartil adalah Q3 tolak Q1. Okey, cuba cari. Langkah yang pertama, awak cari dulu awak punya Q3. Okey, cari median. Ini adalah kita punya median. So, Q3 kita dekat sini. Dan Q1 kita dekat sini. 2. Frederick, kira betul-betul. Q3, 9. 6.5. Okey. Langkah dia masih sama. Julat antara kuartil adalah Q3 tolak Q1. So, untuk cari Q3 adalah yang dekat sini. Kita kira dulu. Q3 sama dengan 9 tambah 11 per 2 akan dapat dekat sini 20, 10. Q1 adalah 3 tambah 4 bahagi 2 dapat 7 bahagi 2, 3.5. So, julat antara kuartil ialah Q3 adalah 10. Q1 adalah 3.5. 10 tolak 3.5 dapatlah 6.5. So, dapatlah dekat sini kita punya julat antara kuartil ialah 6.5. So, awak dah nampak pattern dia. 8. 6.5. So, sisihan piawai, awak rasa perlu ke tidak kira? Berapa jawapan dia kalau sisihan piawai? 3. 3 sifar. Sebab daripada aktiviti itu tadi, kalau kita tambah, julat kita masih sama. Julat antara kuartil kita pun masih sama. Sisihan piawai kita pun sama. So, apa yang berlaku kalau kita tolak? Tadi kita dah cuba. Kalau kita tolak,
julat antara kuartil kita pun sama juga, 8. Kemudian julat antara kuartil 6.5, sama juga. So, dekat sini awak boleh agak-agak. Sisihan piawai kita pun akan dapat 3 juga. Okey, so daripada aktiviti ini, apa yang berlaku kepada sukatan serakan kita sekiranya data kita ditambah dan ditolak? Apa kesimpulan yang awak boleh buat? Apa berlaku kepada sukatan serakan kalau ditambah dan ditolak data awak? Berubahkah? Tidak berubahkah? Kekalkah? Samakah? Ya, tiada perubahan. So, itu adalah dia punya. So, kesimpulannya, tiada perubahan nilai sukatan serakan apabila setiap cerapan dalam satu set data ditambah atau ditolak dengan suatu pemalar. Itu adalah kesimpulan untuk rangsangan 3. Itu kesan perubahan yang pertama kita tengok tadi. Kesan perubahan yang pertama, kita tambah atau tolak setiap data. So, daripada aktiviti itu tadi, kita dapati kalau kita tambah dan kita tolak setiap data, sukatan serakan kita tiada perubahan. Tidak berubah. Ya, tidak berubah.